Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi melaksanakan tugasan subjek PMMD 3183 iaitu fonetik dan fonologi bahasa Melayu, kami akan membentangkan analisis fonetik dan fonologi bahasa Melayu yang terdapat dalam 3 puisi tradisional iaitu pantun teka-teki, nazam bahasa kita dan sloka santap istiadat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri, Meliana Afrika binti Zakaria, Arya Mushidah binti Badrul Hisam dan Tuan Muhammad Adam Muin bin Tuan Hasti. Cantik juga ya tempat baru kita datang ni. Ya, betul tu. Setahu saya, ada rakan kita yang tinggal di sini. Siapa ya? Terlalu ramai. Rakan sekelas kita, Adam. Oh, Adam. Ya. Saya ingat kita suka bermain pantun teka-teki bersama dia. Ya, apa kata kita pergi melawat dia? Bendas juga aja kamu. Ayo. Mari kita. Ini kan rumah Adam. Rasanya betul dah. Cuba kita bagi salam. Assalamualaikum. Yana, Alia, dah lama tak jumpa. Sini masuk. Terima kasih Adam jumpa kami. Ya, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lama juga kita tak jumpa kan? Betul betul juga. tu. Dah bertahun-tahun. Apa kata kita main pantun teka-teki macam dulu-dulu? Oh, boleh. Seronok juga kan? Kan? Okey, jom. Giliran saya dulu ya. Boleh, silakan. Baiklah, pantun saya. Buah budi bidara mengkal, masak sebiji di tepi pantai. Hilanglah budi bicara akal, buah apa yang tak bertangkai? Wah, saya balas pantun kamu ya. Balas-balas. Buah mengkal jatuh ke tanah, masak sebiji di tepi perigi. Buah hati, itulah jawapan yang indah, tak bertangkai namun dicintai sepenuh hati. Wah, pandailah Betul Adam. ke? Betul. Ya, Dari dulu Adam pandai berkata-kata. Baiklah, giliran saya pula yang memberi pantun teka-teki. Tadi saya sudah menjawab. Boleh, silakan. Saya tanya kamu ya. Boleh. Teka-teki saya berbunyi, pagi-pagi pergi ke kebun, menebas rumput guna parang. Waktu siang matanya rabun, waktu malam matanya terang. Apakah ia? Saya jawab ya. Ya, silakan. Ke kebun pagi membawa parang, memotong rumput bersama ayah. Burung hantu itulah yang terang. Siang rabun, malam menyuluh arah. Betul ke? Wah, sangat tepat. Ingatkan kamu dah lupa. Mestilah, takkan saya lupakan kenangan kita waktu berpantun dahulu. Wah, betul juga kan? Saya sudah memberi pantun, Adam pun sudah. Ya. Bagaimana dengan Yana? Bagaimana dengan kamu? Sekarang giliran saya pula berteka-teki bersama Alia. Okey, boleh? Alang-alang tu saya pergi dulu ya. Kamu nak ke mana? Saya ada kerja sedikit. Oh, okey, buat elok-elok. Okey, baik. Apa pantun tu, Yana? Baiklah, pantunnya berbunyi, budak-budak bermain batu. Batu dikira satu persatu. Badannya lurus bermata satu. Ekornya tajam, apakah itu? Apa ya? Okey, saya cuba ya. Budak-budak bermain papan. Papan diukir halus di tepi. Badannya halus, berguna di tangan. Jarumnya tajam, jawapan yang pasti. Wah, hebatnya kamu. Saya masih menggunakan kemahiran saya dulu, Yana. Baguslah kalau begitu. Ada. Adam. Dah siap ke pantun?
Mesti Siap ada. dah. Ha. Alia boleh jawab ke pantun? Alia mestilah boleh jawab. Betul. Ini kan Alia. Wah. Berikut merupakan pantun teka-teki 1 berserta soalan dan jawapannya. Seterusnya, ini juga merupakan pantun teka-teki yang kedua berserta soalan dan jawapannya. Dan juga tidak lupa pantun teka-teki yang terakhir, iaitu pantun teka-teki yang ketiga beserta soalan dan jawapannya. Baiklah, di sini kita akan menganalisis diftong dari segi pantun-pantun yang terdapat di sebelah. Ungkapan dan perkataan yang pertama iaitu buah apa tak bertangkai, manakala penyukuan dan penyebutannya pula ialah bertangkai. Dan kategorinya ialah konsonan rangkap berbentuk AI, diftong di situ. Catatannya adalah pantun 1, rangkap 1 dan baris 4. Seterusnya ialah ungkapan dan perkataan iaitu siang rabun, malam menyuluh arah. Penyukuan dan penyebutannya pula ialah menyuluh. Dan kategorinya ialah konsonan rangkap berbentuk NY, nye. Dan catatannya ialah pantun 2, rangkap 2 dan baris 4. Yang seterusnya pula ialah ungkapan dan perkataan badannya halus berguna di tangan. Penyukuan dan penyebutan ialah tangan. Dan kategorinya ialah konsonan rangkap berbentuk NG, Catatannya pula ialah pantun 3, rangkap 2 dan baris 3. Yang terakhir ialah ungkapan dan perkataan waktu siang matanya rabun. Penyukuan dan penyebutannya ialah siang. Kategorinya ialah vokal rangkap berbentuk IA, ia. Dan catatannya ialah pantun 2, rangkap 1 dan baris 3. Seterusnya kita akan beralih kepada pengajaran. Pantun ini mengandungi pengajaran yang mendalam tentang pentingnya budi pekerti dan pemikiran yang bijaksana. Setiap keadaan mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan kita harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan apa yang kita miliki. Yang terakhir ialah pantun ini mengajarkan kita tentang keindahan bahasa dalam menyampaikan teka-teki secara penuh dengan seni kata. Berikut merupakan lirik nazam yang bertajuk Bahasa Kita. Kami mempunyai 3 orang ahli kumpulan. Setiap rangkap akan menyanyikan nazam tersebut. Dan pada waktu chorus, kami akan nyanyi beramai-ramai. Jadi nazam kebiasaannya dimulai dengan perkataan yang pertama tu, iaitu Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami. Kerana nazam ni dia lebih kepada penyampaian ilmu agama dan ataupun zikir-zikir dan sebagainya. Nazam bahasa kita. Allah Allah Azza wa Jal, Tuhan kami. Kami minta ampun akan dosa kami. Dengan bismillah kami mulakan nazam ini. Mohon limpah rahmat kasih dari Ilahi. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Bahasa kita jadi bahasa kebangsaan, bahasa menjunjung luhur budaya dan warisan. Ayo bangsaku, sama-sama kita tuturkan, daulatkan bahasa
jati diri diperjuangkan. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Bahasa kita jadi teras kerukunan sebagai bahasa penjalin erat perpaduan. Oleh itu, mari sama kita amalkan sebagai bahasa yang menjadi ruangan. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Ayo rakan, mari kita sama bernazam. Dalam nazam ada ilmu yang terpendam. Sekian, terima kasih. Baiklah, ini merupakan analisis fonetik dan fonologi yang terdapat dalam nazam tersebut. Pertama sekali, dalam ungkapan di zaman ini jangan bahasa jadi buangan, iaitu dari segi penyukuan dan penyebutannya bu, ang, ai, iaitu bila ditranskripsikan ada huruf W kecil antara U dan A untuk membunyikan buangan, iaitu vokal rangkap berbentuk UA, wa. Ungkapan ini terletak pada rangkap 3 baris yang keempat. Yang kedua, sebagai bahasa penjalin erat perpaduan. Dari segi penyukuan dia, se tambah ba dan tambah gai. Ira itu berlakunya peluncuran, iaitu antara huruf vokal sahaja. Dan dia tak sama dengan vokal rangkap yang melibatkan penambahan huruf kecil lain bila ditranskripsikan. Dia terus I macam tu. Jadi untuk tambahan, dalam ungkapan juga ada vokal rangkap iaitu perpaduan. Dekat situ pun ada juga vokal rangkap iaitu huruf U dan A. Di sini terdapat diftong sebagai yang I itu merupakan diftong, dan dia terletak pada rangkap ketiga baris kedua. Yang ketiga, Allah Azza wa Jal, Tuhan kami. Perkataan Allah ialah kata pinjaman bahasa Arab, iaitu terletak pada rangkap 1 baris yang pertama. Akhir sekali, daulatkan bahasa, jati diri diperjuangkan. Daulatkan sebenarnya kata pinjaman bahasa Arab iaitu daulah. Dia terletak pada rangkap 2 baris 4. Yang seperti yang saya nampak, perkataan daulat ni pun ada juga diftong iaitu A dan U, dau. Dia tak ada apa-apa sebarang penambahan huruf lain apabila ditranskripsikan. Itu sahaja. Pengajaran yang terdapat dalam nazam ialah kita hendaklah memulakan sesuatu benda dengan bacaan bismillah agar perbuatan kita lebih lancar. Ya betul, apa yang kita lakukan adalah penentuan, adalah qada dan qadar dari Allah. Tetapi setiap permulaan tu perlulah dimulai dengan bismillah agar segala perbuatan kita sentiasa dalam lindungannya. Seterusnya, kita seharusnya sentiasa mengingati Allah SWT walaupun di mana kita berada. Kerana Allah Maha Memerhati dan mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Yang ketiga, kita haruslah memartabatkan bahasa kita kerana ia menjadi asas perpaduan dalam membina keharmonian masyarakat. Budi pekerti yang baik akan mengeratkan lagi silaturahim antara masyarakat. Akhir sekali, kita mestilah menjunjung bahasa kita agar bahasa kita dapat berkembang dan menjadi sebutan negara lain.
Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran. Santap meraih, hormat menghormat, bukan santap hendapkan kenyang. Santap santun dengan aturan. Nasi disuap di tangan kanan, lauk dibinjat, sopan siuman sampai ke mulut mama perlahan, tanda tidak terjemahkan. Selesai santap nasi, diiringkan seteguk minuman, isyarat menghormat, mulia memuliakan. Santap nasi suap pertama berturut dengan suap kedua, dua suap ketiga, sudah keempatnya basuh tangan, kelima halwa juadah, keenam buah-buahan, ketujuh berkumur-kumur, kedelapan makan sirih, kelai jatuh kerengkungan, seri naik ke peroman. Itulah santap beradat kebesaran di dalam riwayat zaman yang silam. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan lirik bagi sloka yang bertajuk Santap Istiadat. Sloka ini terdiri daripada 5 rangkap secara keseluruhannya. Bagi rangkap pertama, sloka ini disampaikan oleh Saudari Alia Murshidah, manakala rangkap kedua pula disampaikan oleh saya sendiri, Pilihan Afrika. Bagi rangkap ketiga pula, sloka ini disampaikan oleh Tuan Muhammad Alamuddin, manakala rangkap keempat dan kelima disampaikan oleh kami bertiga. Baiklah, berikut merupakan analisis fonetik dan fonologi yang terdapat dalam sloka Santap Istiadat. Analisis yang pertama terdapat dalam ungkapan santap meraih, hormat menghormati pada rangkap pertama baris ketiga. Analisis ini memfokuskan kepada perkataan meraih, di mana ia merupakan vokal rangkap berbentuk AI. Oleh itu, kedua-dua vokal A dan I dibunyikan sepenuhnya. Jadi, cara sebutannya ialah merai. Analisis yang kedua pula terdapat dalam ungkapan diiringkan seteguk minuman, isyarat. Analisis bagi ungkapan ini terdapat pada rangkap kedua baris ke-6. Analisis ini memfokuskan kepada perkataan isyarat yang merupakan konsonan pinjaman berbentuk SY. Jadi, cara penyebutannya seperti isyarat. Analisis yang ketiga pula terdapat dalam ungkapan kelima halwa juadah. Analisis ini terdapat pada rangkap ketiga baris kelima. Analisis ini memfokuskan kepada perkataan halwa yang merupakan kata pinjaman bahasa Arab, iaitu hulu, yang bermaksud manis. Analisis yang keempat pula terdapat pada ungkapan keenam mengiring buah-buahan, yang terdapat pada rangkap ketiga baris ke-6. Analisis ini memfokuskan kepada perkataan mengiring yang merupakan konsonan rangkap yang berbentuk NG. Jadi, konsonan NG ini akan menghasilkan satu bunyi yang mewakili satu lambang. Jadi, cara penyebutannya ialah mengiring.
Oleh itu, terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada sloka santap istiadat. Yang pertama ialah kita hendaklah mengutamakan adab dan etika ketika makan dan minum, khususnya dalam majlis. Yang kedua, kita seharusnya mematuhi etika dan tata cara sebuah majlis yang telah ditetapkan. Yang ketiga pula, kita perlu bersederhana ketika makan dan tidak mengambil secara berlebihan mengikut nafsu. Dan yang terakhir, kita mestilah menghormati tetamu atau tuan rumah dengan makan dan minum secara sopan, terutamanya dalam majlis. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.